Kisah ini mengisahkan saat akhir Kesultanan Melayu Melaka. Setelah Alfonso di Albuquerque turun jawatan sebagai naib raja di Goa, Alfonso pergi menghadap Raja Portugal untuk meminta armada karena Alfonso ingin menyerang Melaka. Maka Raja Portugal memberi 4 buah kapal yang besar dan 5 buah gali yang panjang. Kemudian Alfonso pergi ke Goa dan bersiap sedia untuk menyerang Melaka. Sekembalinya dari menghadap Raja Portugal, berlengkap pula di Goa 3 buah kapal, 8 buah galias, 4 gali panjang, dan 16 buah fusta untuk menyerang Melaka. Kedatangan Alfonso di Albuquerque ke Melaka telah menggemparkan orang Melaka. Maka Sultan Ahmad pun menggerakkan segala rakyat bersiap sedia menghadapi peperangan. Maka berperanglah Peringgi dengan orang Melaka. Dibedilnya dari kapal seperti hujan datangnya, bunyinya seperti guruh dari langit, dan rupa kilat apinya seperti kilat di udara. Ramai penduduk Melaka yang mati akibat daripada serangan Peringgi. Maka segala orang Melaka tiada lagi boleh berdiri di pantai. Sultan Ahmad pun tiba di tempat peperangan dengan menaiki gajah. Gajah Baginda telah melanggar tentera Portugis. Segala Peringgi pun lari menaiki perahu mereka dan membedil Melaka dari kapal mereka. Sultan Ahmad melihat segala Peringgi itu yang kembali menaiki kapal mereka sembari kembali duduk di atas gajah. Lalu Makdum Sadar Jahan mengajak Sultan untuk pulang ke istana. Lalu dari kapal mereka tentara Portugis menjerit dengan mengatakan, "Hei orang Melaka, ingat-ingat kamu sekalian, demi Dios esok hari kami akan naik ke Melaka." Maka orang-orang Melaka menyahut jeritan itu dengan mengatakan, "Baiklah." Menjelang malam menjelma, Sultan Ahmad menitahkan orang Melaka mempersiapkan diri dengan senjata. Lalu orang-orang Melaka menunggu di Balairung. Salah seorang dari mereka telah mencadangkan agar mereka mengisi waktu yang ada dengan membaca hikayat perang sebagai persiapan dalam menghadapi musuh. Lalu Tun Muhammad Unta mengarahkan agar Tun Indra segera menghadap Sultan bagi meminta hikayat Muhammad Hanafiah supaya mereka memperoleh faedah daripada membaca hikayat tersebut bagi melawan tentera Portugis pada keesokan harinya. Apabila Tun Indra Segara telah mendapat hikayat Amir Hamzah, Sultan Ahmad menyeru agar rakyat membaca hikayat tersebut agar mereka juga mempunyai keberanian yang sama seperti Amir Hamzah untuk menghadapi peperangan yang mereka hadapi pada esok. Pada keesokan harinya, berlakunya peperangan antara orang Melaka dengan Peringgi, dan apabila Peringgi mundur, maka muncullah Alfonso di Albuquerque dengan 1000 serdadu beristinggar seperti kacang jatuh ke bidai. Pecahlah perang orang Melaka. Apabila tapak tangan Sultan Ahmad terluka sedikit, Baginda bertitah, "Hei anak Melayu, lihatlah tangan kita." Setelah itu, orang Melaka dan hulu balang Melayu pun tampil menyerang Peringgi. Apabila berlakunya peperangan tersebut, maka Tun Salihuddin meminta cucunya mengikat kelengkapan pada pinggangnya. Setelah itu, ia pun pergilah keluar mengiringkan Sultan Ahmad, namun beliau telah ditikam oleh Peringgi di bahagian dada lalu meninggal dunia. Maka 30 ulu balang Melaka yang pilihan mati. Sri Udani pun luka di hari-harinya kena tombak Peringgi, maka gajah pun didorongkan. Sri Udani diusung oranglah dibawa kembali ke rumahnya. Maka disuruh oleh Sultan Ahmad lihat pada tabib. Diduga oleh tabib dengan ekor sirih. Niscaya Sri Udani mati. Lalu tabib berkata, "Insya Allah Ta'ala tiada mengapa, dapat diubah jikalau sekerat beras juga lagi masuknya."
Sultan Ahmad dan Sultan Mahmud lari meninggalkan Melaka, pada mulanya ke Muar, dan seterusnya ke Pahang, dan akhirnya ke Johor. Di Johor, berkota di Pekan Tua, dan seterusnya ke Bintan. Perangai Sultan Ahmad yang tidak menghormati pembesar menyebabkan dia akhirnya disuruh bunuh oleh Sultan Mahmud. Sultan Ahmad digantikan dengan Sultan Muzaffar. Sultan Muzaffar masih lagi kanak-kanak. Tun Khoja Ahmad, anak bendahara Lubuk Batu, dijadikan bendahara bergelar Paduka Tuan. Tun Abu Ishaq dijadikan Perdana Menteri bergelar Seri Amar Bangsa. Tun Hamzah, anak Seri Naradiraja, dijadikan bendahari. Tun Abdul Karim dan Tun Jenal juga diberikan gelar. Bila Laksamana Khoja Hasan mati, dia ditanam di Bukit Pantar dan digantikan pula oleh Hang Nadim.